Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala salata tariqatal muttaqin wa ajala fiha quraini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannata ajilatil muhibbin wa ba'dana asraril ashiqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamin wa syafi'il muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daiman ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, barisan ahli jihatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada pada bulan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Rajab, yang mana kita mengetahui bulan Rajab ini di saat tuan-tuan imam di serata masjid, di serata surau mengingatkan kepada kita dengan membaca doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami sehingga kita semuanya dapat bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah taala. Adapun bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Allah SWT telah menganugerahkan kepada kekasihnya Habibullah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang berlakunya peristiwa Isra' wa Mi'raj yang dikatakan oleh para ulama berlaku pada 27 Rejab. Dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni yawma khalaqas samawati wal arda qad farada 'alaika wa 'ala ummatika khamsina salatan faqum biha anta wa ummataka. Dan bahawasanya aku pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi, sesungguhnya telah aku fardukan atas kamu dan umat kamu 50 waktu sembahyang. Maka dengan itu, dengan sifat belas kasih sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, maka diminta kepada Allah agar dikurangkan sampailah pada hari ini kita mendapat nikmat. Kerana mendapat nikmat menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam, dan disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsun, kewajipan 5 waktu adalah sama pahalanya dengan 50 waktu. InsyaAllah kita sambung kepada praktikal solat sempurna, langkah demi langkah, mengikut langkah yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita menyempurnakan ibadat kita yang kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk kepada muka surat 122, iaitu ketika kita mengangkat jari telunjuk kita di saat kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Pandangan mata ditujukan kepada hujung telunjuk, isyarat telunjuk selepas diangkat dan berkeadaan begitu sehingga salam. Ini sunan hay'ah. Maksudnya di dalam mazhab kita, apabila kita mengangkat tahiyat ketika kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, itu kita mengangkat jari ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehinggalah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka barulah dilepaskan. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Ini merupakan sunan hay'ah.
Dalil kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kafahul yusra ala raqbatil yusra wa yaqbidu asabi'a kafihil yumna kullaha wa yusiru bi'asbihi allati talal inhama ilal qiblah wa yarmi bibasarahi ilaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya, iaitu Rasulullah meletakkan tangan kirinya pada peha yang kiri dan menggenggam semua jari kanannya dan menunjukkan dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan mengarahkan pandangannya kepada jari telunjuk itu, iaitu ketika kita mengangkat itu, pandangan mata kita tujukan kepada jari yang diangkat tersebut. Kemudiannya membaca doa selepas sempurna membaca tahiyat akhir, iaitu kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta keampunan daripada Allah SWT, kerana doa di dalam solat itu sangat-sangat mustajab, sangat-sangat dituntut untuk kita berdoa. Bacaan doa selepas tahiyat akhir yang wajib atau yang sunat untuk kita baca, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lu ta'alumu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang telah aku dahulukan, iaitu kita mendahulukan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang telah aku akhirkan dan apa yang telah aku rahsiakan, dan apa yang aku nyatakan dan apa yang aku boroskan, dan apa yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah yang kemudiankan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Iaitu kita mengaku kekurangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lebih mengetahui tentang keadaan diri kita. Sedangkan kita ini makhluk yang lemah, yang tak mampu untuk kita menjaga diri kita sendiri tanpa perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini sangat-sangat dituntut. Apatah lagi di saat kita berada pada bulan Rajab ini, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana salah seorang ulama, Wahab bin Munabih, mengatakan barang siapa pada waktu malam menadah tangannya dan membaca doa Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli, ya Allah engkau ampunkanlah dosaku, warhamni, engkau kasihanilah daku, wa tub alayya, engkau ampunilah dosaku, dibaca sebanyak 70 kali setiap malam pada bulan Rajab, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitu juga dengan membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma tarabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala adika wa adika mastata'na. Itu saja jamak kita baca. Na'udzubika min syarri ma sana'na, na'udzulaka bi ni'matika alaina wa nabu'uka bi dhunubika faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu dari kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan engkau. Disebut di dalam hadis, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi kemudian dia meninggal dunia, maka Allah SWT akan masukkan dia di dalam syurga. Barang siapa yang membacanya pada waktu petang kemudian dia meninggal dunia, begitu juga Allah SWT akan masukkan dia di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini merupakan ibadah. Doa adalah senjata orang mukmin. Itu sebab semalam di dalam solat Jumaat di seluruh negara kita adakan doa kunut nazilah,
minta perlindungan daripada Allah daripada wabak yang berjangkit pada hari ini, iaitu coronavirus, penyakit yang tidak diketahui, yang semakin lama semakin membimbangkan kita, sehingga kan boleh membataskan ibadat kita, yang menyebabkan orang yang nak melakukan ibadat umrah telah pun tersekat perjalanan mereka. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala penyakit itu. Apatah lagi sebentar tadi telah disebutkan oleh beberapa mufti agar wajar dihentikan solat Jumaat dan solat berjemaah jika coronavirus ini boleh mencapai kepada tahap maksimum darurah, iaitu mengancam nyawa. Kita takut kalau masjid kita menjadi kosong, tuan-tuan. Tidak ada lagi solat berjemaah, tidak ada lagi solat Jumaat, dan tidak ada dapat kita melakukan solat tarawih pada bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh bacalah berita pada hari ini, kerana ini bagi kemaslahatan umat. Kita menghormati pandangan daripada Datuk-Datuk Mufti yang telah mengeluarkan garis panduan ini. Kita harapkan ada garis panduan yang lebih lagi, kerana daripada kaedah fiqh menyatakan bahawa maka itu adalah sesuatu yang cukup untuk kita membendung daripada penyakit yang menular. Tetapi bagaimana kalau kita tidak dapat solat berjemaah, kita tak dapat bermunajat kepada Allah beramai-ramai, mana mungkin untuk kita merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terima jugalah pandangan daripada beberapa mufti kita, kerana ini berbeza pada setiap negara dan sebagainya. Baik. Tetapi kita sarankan juga agar PBT kita agar menutup segala premis pusat-pusat hiburan. Itu lebih lagi. Menutup segala pusat-pusat hiburan yang beroperasi pada hari ini sebagai satu jalan mencegah penularan penyakit yang merebak ini. Jadi di antaranya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, mintalah perlindungan kepada Allah pagi dan petang. Pada waktu pagi kita bacalah 7 kali Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, kerana kita minta perlindungan kepada Allah. Baca 7 kali pagi dan 7 kali petang. Tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dialah penguasa arasy yang agung. Rajin-rajinlah beramal, tuan-tuan. Minta doa kepada Allah SWT, kerana kita itu sedang diuji oleh Allah SWT dengan didatangkan penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT akan menghindarkan penyakit itu daripada menular di negara kita yang semakin dikatakan semakin membimbangkan. Baik. Dalil daripada Sayyidina Ali, beliau berkata, "Idza qama ila salati yaqulu min akhir ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berdiri solat, maka akhir bacaan yang baginda baca di antara tasyahud dan salam, "Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang telah aku dahulukan, dan apa yang telah aku akhirkan, dan apa yang telah aku rahsiakan, dan apa yang aku nyatakan, dan apa yang aku boroskan, dan apa yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah yang mengemudiankan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau." Ini doa yang diajar ataupun yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga kita menyambung dengan doa, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab neraka Jahannam. Kerana azab neraka Jahannam ni, na'udzubillahi min zalik. Takut kita kalau ada di antara kaum kerabat kita yang menjadi penghuninya.
wa azabil qabr, daripada azab kubur. Maka dengan itu setiap malam di masjid ini kita membaca surah Al-Mulk, kerana surah Al-Mulk itu menjadi satu jaminan ataupun kita berharap dengan membacanya itu akan terlepas daripada azab kubur. Kemudiannya wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati. Akhir zaman ini lebih banyak lagi fitnah. Akhir zaman ini tuan-tuan, lebih banyak lagi fitnah yang berlaku, dan ini merupakan zaman fitnah. Maka dengan itulah kita perlu berhati-hati dalam mengambil sesuatu sumber. Semalam khutbah Jumaat di masjid-masjid wilayah mengatakan gunakan istilah SSS. Apa tu tuan-tuan? Semak sebelum sebar. Sumber-sumber ni. Kadang-kadang orang suka sebarkan sesuatu yang membawa kebimbangan, kerunsingan kepada umat. Dikatakan kawasan ini ada virus, kawasan ini dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada. Itu juga satu penyakit umat. Virus tak tersebar, tapi berita-berita palsu pula yang tersebar. Itu bahaya juga. Maka dengan itu kita mintalah Allah SWT jauhkan kita daripada fitnah dunia dan juga daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Di antaranya yang diajar oleh baginda Nabi SAW di akhir zaman ini, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Minhajul Abidin, tuan-tuan. Kitab Minhajul Abidin ini dikarang oleh ulama besar Hujatul Islam Imam Al-Ghazali yang wafat pada 505 Hijrah. Dinakalkan di dalamnya hadis baginda Nabi SAW daripada Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu ta'ala, dikelilingi oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersabda, iza ra'aitumun nasa muzidada humuduhum wa khanat amanatuhum wa kanu hakaza wa sabbaka baina asabi'i. Apabila lihat kamu akan manusia akhir zaman nanti, tiada menyempurnakan janjian mereka, mereka tidak lagi menepati janji-janji mereka, dan khianat amanah mereka, mereka memegang amanah tetapi telah khianat. Dan adalah mereka itu bahagian dan dimasukkan antara segala anak jarinya. Rasulullah memasukkan anak jarinya ketika itu di akhir zaman berlaku. Maka ditanya oleh Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa aku nak buat ketika zaman begitu tu? Maka Rasulullah mengatakan, azam baitaka wa amlik andaka lisana. Tetaplah kamu di rumah kamu, banyak duduk di rumah. Lebihkan duduk di rumah dan jagalah lidah kamu, kata Rasulullah SAW. Kerana lidah ini boleh membawa kepada fitnah. Kalau kita berbicara sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak betul. Dan Rasulullah mengatakan, wa'alaika bi amri khas wa da'anka amral amah. Lazimkan atasmu pekerjaan yang kamu tahu. Amal-amal yang kita tahu, kita buat. Dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang yang bukan urusan kita, kita tinggalkan. Tak payahlah kita campur. Itu lebih baik. Itu sebab di akhir zaman ini ialah menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Itu lebih baik lagi. Baik. Kemudiannya wa min fitnatil masihid dajjal. Allah. Dan juga daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Sekarang dah dajjal kecil dah keluar. Cuma dajjal besar yang belum keluar. Hadis Abu Hurairah di mana doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum salam ialah Allahumma a'udzubika min azabi jahannam. Baginda Nabi SAW merupakan maksum, tidak ada dosa.
Tapi tetap juga Rasulullah minta kepada Allah, berlindung daripada Allah, daripada azab neraka jahanam. Itu Rasulullah. Kita lebih lagi lah kena minta wa azabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah hidup dan mati dan daripada fitnah al-masih dajjal. Inilah doa-doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW sebelum kita memberi salam. Dan perbanyakkan juga doa ketika kita sujud, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Taala itu sangat dekat dengan kita di saat kita sujud. Setiap kali kita sujud, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu bil-'abdu li rabbi wa huwa sajidun fa'aksiru bihi lid-du'a. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu bersujud di dalam solat, maka banyakkanlah berdoa dalam sujud itu. Kadang-kadang kita sujud takhir saja banyak berdoa, tetapi sujud-sujud yang lain kita tidak berdoa. Setiap kali kita sujud itulah berdoa, bukan sujud takhir saja. Bukan sujud takhir saja, tetapi setiap kali kita sujud itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu dijauhi daripada azab kubur, fitnah mati, hidup dan mati dan sebagainya, dan juga fitnah akhir zaman ini. Baik. Kemudian rukun ke-12 memberi salam, kemudian mengucapkan salam yang pertama. Salam yang pertama itu wajib. Ini rukun qauli yang wajib kita lafazkan dan memperdengarkan pada telinga kita. Kadarnya assalamualaikum, sudah memadai. Warahmatullahi wabarakatuh, itu sunat. Baik. Dalil hadis daripada Abu Hamid As-Sa'adi. Tadi lepas sembahyang tadi saya cuba bersangka baik dengan tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan kalau saya tak ulur tangan salam tadi tu. Sebab bukan apa, kalau kita ulur tangan takut orang bersalah nak salam dengan kita. Apatah lagi memang bagi kita mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi kalau kita tak bersalam tu jangan rasa sombong lah. Jangan kata orang tu sombong lah. Sebab kita nak mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang berjangkit pada hari ini. Itu sebab di masjid-masjid disediakan bahan-bahan yang boleh menyebabkan kita itu terhindar. Malah banyak juga majlis-majlis ilmu yang mereka itu menghindarkan daripada bersalam, berpelukan antara satu sama lain. Kita bersangka baiklah. Cukup kita senyum, bagi salam sudahlah. Tak payahlah kita bersalam. Agar kita tidak ada body contact. Kerana body contact ini cepat menularnya penyakit-penyakit dan sebagainya. Baik. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminih. Sesungguhnya Rasulullah memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda, wa an simali, hatta yara bayada khaddihil assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika memberi salam assalamualaikum, wajah kita masih tetap menghadap ke arah kiblat. Warahmatullah, barulah kita berputar. Itu sunat hayah. Warahmatullah, berputar betul-betul, sehingga kan sahabat daripada belakang melihat keputihan pipinya baginda Nabi SAW. Sebab Rasulullah dia putar betul-betul. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan sikit saja, putar betul-betul. Kerana Rasulullah ini dia bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu itu. Malah kalau kita merujuk daripada kitab Syama'il Muhammadiyah,
Rasulullah SAW kalau dipanggil namanya, dia menoleh ke seluruh badannya menghadap kepada orang yang menoleh. Rasulullah bukan hanya menoleh kepala, tetapi seluruh badannya. Itu hebatnya akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Wa'il bin Hujr, inna nabiyya kana yusallimu an yaminih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke sebelah kanannya dengan menyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an simalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kanan dan kiri. Kiri sunat, adapun kanan itulah yang wajib. Menoleh itu sunat. Yang menjadi wajib apa dia? Ucapan salam tersebut yang ke kanan. Itu rukun qauli. Menoleh itu kalau tak menoleh pun tak apa, tetapi sunatlah. Barang yang sunat ini mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengucapkan salam. Kita juga apabila bertemu sesama kita, sama ada kenal ataupun tidak, dituntut untuk kita memberi salam. Nak masuk rumah, bagi salam. Kerana dalam peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW, yang Rasulullah berhijrah daripada Mekah Mukarramah ke Madinah Munawwarah, perkataan pertama yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW apa dia, tuan-tuan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Sebarkan salam. Jumpa orang kenal ke, tak kenal ke, nak masuk rumah, bagi salam. Kemudian Rasulullah mengatakan apa lagi? Wa'ad imut ta'am, jamulah makan. Kita rumah kita jarang kan kita jamu orang makan sekarang ni. Rumah sekarang lah berbeza rumah orang-orang dahulu. Saya teringat tuan-tuan, orang-orang dulu kalau bulan Ramadan, dia suka invite orang datang rumah dia. Dia buat iftar dekat rumah, solat berjamaah maghrib, kemudian iftar, kemudiannya solat isyak berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan solat tarawih, kemudian makan lagi. Suka jamu orang makan, orang dulu rumah dia. Rumah mereka tak sunyi dengan zikrullah. Dan berapa ramai orang telah sujud di rumah dia. Allahu Rabbi. Itu di antara orang dulu punya amalan lah. Hari ni tak hidup lagi dah rumah kita dengan amalan-amalan begitu. Itu sebab menjamu makan itu, pernah salah seorang sahabat Nabi SAW, dia suka jamu orang makan, panggil orang makan, panggil orang masjid makan ke rumah dia. Suka sangat. Akhirnya satu hari isterinya itu membentak, mengadu kepada Rasulullah kerana keletihan melayan orang yang datang dan juga terpaksa buat kerja. Memanglah basuh pinggan, menyediakan makanan. Satu hari lelaki ini buat lagi majlis kat rumah, dan Rasulullah juga turut serta. Setelah Rasulullah keluar daripada rumah itu, Rasulullah nak keluar, panggil isteri dia, suruh isteri dia tengok apa yang keluar bersama dengan Rasulullah. Segala kekotoran semua keluar, semua kejahatan telah keluar pada rumah itu. Sebab daripada apa? Menjamu orang makan. Ini merupakan sedekah yang paling afdal, tuan-tuan. Sedekah paling afdal memberi minum dan memberi makan. Sedekah yang paling afdal. Itu sebab berbutlah tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada duit, tuan-tuan yang ada rezeki yang dianugerahkan oleh Allah dengan rezeki yang banyak, rebutlah untuk kita menyumbang iftar Ramadan di masjid ini, untuk kita sama-sama memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa dan sebagainya. Itu satu amalan yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan wasallu arham, hubungkan silaturahim antara kita, jangan ada permusuhan. Cukup-cukuplah, bertautlah hati kita orang-orang Islam. Kita baca kunut nazilah kan semalam, masya-Allah tabarakallah. Kita takut kerana di dalam satu peristiwa baginda Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah minta turun hujan, tiba-tiba hujan tak turun. Tak turun hujan, tuan-tuan.
Lalu Rasulullah menyeru ketika itu, jika ada di antara kumpulan ini orang yang memutuskan silaturahim, silalah keluar. Kerana kami nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya doa itu tidak diijabahkan oleh Allah di mana ada kumpulan orang yang memutuskan silaturahim. Allahu Rabbi. Setelah itu dua orang keluar. Ada asyik bergaduh bergaduh kan. Kita hari ni bergaduh apa? Bergaduh politik. Bergaduh politik. Itu bergaduh kita. Setelah dua orang itu keluar, maka barulah turun hujan. Itu doa baru diijabahkan oleh Allah. Kalau ada dalam kumpulan kita itu orang yang tidak bertegur sapa, permusuhan antara satu sama lain, mana mungkin doa itu terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Rasulullah mengatakan wasallu arham. Tiga ini afsus salam wa atimut ta'am wasallu arham hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia. Yang akhir sekalilah baru Rasulullah mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam, dan dirilakan salat malam di saat orang lain tidur. Barulah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tadkhulul jannata bisalam, dan kau akan masuk syurga dengan selamat, iaitu salat malam. Salat malam dirikan. Yang penting hubungan kita sesama kita janganlah diputuskan. Kita orang-orang Islam, tautkanlah hati kita, rapatkan saf kita, ketepikan perbezaan ideologi dan sebagainya. Apatah lagi kita diuji oleh Allah SWT dengan musibah ini. Tautkan hati kita, sama-samalah kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah SWT selamatkan negara kita daripada bencana yang amat merunsingkan kita. Kematian demi kematian, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Hadis daripada Wa'il bin Hujr tadi telah dibacakan. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, miftahu salat tuhur wa tarimu takbir wa tahli duhat taslim. Pembuka solat ialah kebersihan. Jagalah kebersihan. Hygienik. Kebersihan tu jaga. Pesan pada anak-anak kita, keluar daripada bilik air, sabun tangan tu bersihkan betul-betul. Asbab daripada tidak menjaga kebersihanlah penyakit-penyakit wabak ini yang menular pada hari ini. Jaga kebersihan betul-betul. Kerana Islam ini sangat menitik beratkan kebersihan. Jaga kebersihan. Keluar daripada bilik air, nak makan, kadang-kadang budak-budak dia lepas main tahu capai makanan, tak basuh tangan dan sebagainya. Ingatkan dia orang, tuan-tuan. Pesan pada dia orang. Dan nak beli makanan di luar pun tengok juga. Kalau makanan tak bertutup tu, jaga-jagalah. Makanan mesti tutup, tuan-tuan. Kalau kita letak makanan yang berlebih kat rumah, tolong tutup. Di luar, wallahualam, kita tak tahu. Kadang-kadang dihurung oleh lalat apa semua, kita pun beli. Allah, jagalah sedikit. Kebersihan tu sangat-sangat penting, dititip beratkan oleh Islam. Dan yang mengharamkan daripada berkata-kata adalah takbir Allahu Akbar. Maka itulah yang dikatakan takbiratul ihram. Mengharamkan kita daripada berkata-kata selain daripada kata-kata kita kepada Allah, iaitu di dalam solat. Dan yang menghalalkan untuk berkata-kata adalah salam. Selepas itu barulah kita boleh berkata-kata dan sebagainya. Dah masuk isyak dah. Kita azan terlebih dahulu, kita sahut panggilan azan dan berdoalah kepada Allah SWT selepas daripada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة الرافعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama kita membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammad wasilatul fadilah wa bathum maqam mahmud alladhi wa'adta inna halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia berdoa selepas daripada azan dengan doa tadi itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhaklah syafaatku untuknya pada hari kiamat. Moga-moga kita apabila mendengar azan, kita menyahut panggilan muazzin tersebut, kemudiannya kita berdoa selepas azan, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi syarat-syarat sah memberi salam membaca dengan alif lam makrifah Assalamualaikum, iaitu kita jaga bacaan tersebut. Tak boleh kita baca Assalamualaikum, itu tak ada Assalamualaikum. Membaca dengan domir qaf qitab, iaitu yang jamak alaikum, bukan membaca alaika. Menyambung kalimah Assalamualaikum tanpa ada kalimah perkataan lain di antara keduanya. Kemudian membaca kedua-dua kalimah itu terus tanpa berhenti. Jika berhenti lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka tidak harus
dan hendaklah diulang kembali. Kemudiannya mengucap salam dalam keadaan menghadap kiblat, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita menoleh. Mengucapkan salam dalam keadaan duduk, salam diniatkan dengan berdoa kerana doa selamat sejahtera ke atas kamu. Hendaklah dilafazkan dengan suara, iaitu kerana ia rukun qauli. Mengucapkan dalam bahasa Arab, kemudian bacaan salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Yang biasa kita baca ialah Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan kerahmatan daripada Allah ke atas kamu. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita mendapat kefahaman daripada apa yang kita dengar pada malam ini. Moga-moga juga kita akan terhindar daripada berbagai wabak, penyakit dan sebagainya. Dan moga-moga juga Allah SWT akan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tutuplah dengan doa keselamatan, kesihatan dan tolak bala agar Allah SWT menghindarkan penyakit-penyakit yang datang, wabak-wabak yang datang pada kita di negara kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nahnu abiduka ya Allah wa abna'u abidika ya Rahman, nawasina fi yadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk, nas'aluka lahumma bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, aw alamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, an tarzuqana as-sihhata was-salamata wal-afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, anak-anak dari hamba-hamba-Mu ya Rahman. Ubun-ubun kami ada dalam genggaman-Mu. Telah terdahulu ketetapan-Mu bagi kami. Telah adil qada dan qadar-Mu bagi kami. Kami meminta dengan nama-nama-Mu yang telah Engkau sebut untuk diri-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu, atau nama yang Engkau rahsiakan dalam ilmu-Mu yang gaib, agar Engkau kurniakan kepada kami kesihatan dan keselamatan, keafiatan dan keselamatan yang kekal dalam agama, dunia dan akhirat dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Ya arhamar rahimin, birahmatika nastaghisu ya Allah, nastaghisu bika ya Rahman, nastaghisu bika ya Rahim, antuwayyidana bita'yiki ya Allah, wa antasurna binasrika ya Rahman, wa antu'afiyana bi'afiyatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani, dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agar Engkau menguatkan kami dengan kekuatan dari Engkau ya Allah, dan berikanlah pertolongan dengan pertolongan Engkau ya Rahman, dan berilah afiat kepada kami dengan afiat Engkau, dengan rahmat Engkau ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma afina fin kulli balai dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kurniakanlah keselamatan ke atas kami daripada bencana di dunia dan azab di akhirat. Wa syarfi dunya wa syarfil akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karimu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan keburukan di dunia dan keburukan di akhirat, semoga Engkau ya Allah mengampuni kami, dan kamu ya karim dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai yang paling mengasihi daripada segala yang mengasihani. Rabbana taqabbalna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.